Reka bentuk makanan, project based learning, bahagian 5. Kita dah masuk kepada bahagian 5. Maafkan cikgu kalau sepanjang awak dengar video cikgu nanti akan dengar bunyi macam guruh-guruh sikit sebab cikgu tengah rekod video dalam keadaan hujan lebat gila kat luar tu. Guruh, kilat dan sebagainya. Maafkan untuk gangguan bunyi. Baik, kita bertemu lagi bersama dengan Cikgu Mun untuk menyambung kita punya project based learning untuk reka bentuk makanan, projek bekal ke sekolah. Baik, untuk bahagian 5 ni, kita akan masuk kepada langkah seterusnya dalam penghasilan projek, iaitu pembinaan model ataupun pembinaan produk. Baik, dia tak bergerak lah saat ni. Bentar ya. Yap. Kita akan masuk pada langkah yang kelima, iaitu pembinaan model. Awak telah bermula pada langkah 1, perancangan, langkah kedua, kaji selidik, langkah ketiga, lakaran, langkah keempat, penilaian lakaran. Dah selesai nilai lakaran tu, maka barulah boleh bergerak kepada pembinaan model. Jangan langkah-langkah. Buat satu demi satu dan barulah masuk kepada pembinaan model. Sebelum tu, peringatan untuk bahagian 4 penilaian lakaran. Waktu awak nak buat penilaian rakan sebaya tu, ada orang tanya cikgu, cikgu macam mana saya nak buat penilaian rakan sebaya cikgu? Jangan risau. Kita kan sekarang ni semua orang ada WhatsApp kan, ada Instagram, ada Telegram dan sebagainya. Maka untuk penilaian rakan sebaya, cikgu nak awak pilih 2 orang kawan, kemudian minta kawan tu hantar gambar lakaran dia. Okey, minta kawan tu hantar gambar lakaran dia. Lepas awak dah terima gambar lakaran dia tu, maka awak isi dan nilai lakaran tersebut dan isikan dalam borang analisis lakaran yang awak buat di sini. Okey? Jadinya, okey, tu je berkaitan dengan penilaian lakaran. Kita akan masuk kepada bahagian yang kelima. Sebentar ya. Okey, kita akan masuk kepada bahagian 5, pembinaan model. Baik, harus diingat apabila awak nak buat pembinaan model yang awak nak buat tu mestilah berdasarkan lakaran akhir bermaklumat yang telah awak buat. Di mana lakaran akhir bermaklumat yang awak buat tu mestilah berpandukan kepada hasil kaji selidik. Ingat proses untuk buat projek ni dia ada langkah dia. Kita kena ikut satu demi satu, jangan langkah-langkah. Baik, ada 2 benda yang awak kena buat sebenarnya untuk penghasilan model ni, iaitu yang pertama awak kena hasilkan dan jadikan realiti lakaran akhir bermaklumat untuk inovasi bekas makanan yang awak buat di sini. Ni yang cikgu buat lah, yang cikgu lukiskan. Dan juga awak kena buat susunan makanan di dalam bekas. Susunan makanan dalam bekas sebab ini adalah salah satu klasifikasi kepada reka bentuk makanan yang telah awak belajar pada bahagian 2.6.1. Ada 2 benda awak nak buat, okey? Baik. Cikgu terangkan cara-cara untuk buat dan nanti awak akan bawa benda yang dah siap ni ke sekolah dan kita akan makan beramai-ramai di dalam kelas bersama-sama dengan cikgu dan kita akan buat penilaian dan pengujian kepada produk akhir di kelas. Jadinya, kita masuk kepada langkah-langkah untuk membina model bekas makanan ni. Kita akan bina yang ni dan ini adalah langkah-langkah dia. Ada 5 langkah. Langkah yang pertama, awak kena lihat lakaran. Lakaran akhir bermaklumat tu lah. Kemudian awak sediakan bahan-bahan yang diperlukan dan sebenarnya bahan-bahan tu sebenarnya awak telah senaraikan dekat lakaran akhir bermaklumat. Okey, ini contoh lakaran akhir bermaklumat cikgu dan cikgu telah senaraikan di sini. Bukan di sini. Mana dia ni? Bukan, kat sini. Cikgu dah senaraikan di sini apa bahan yang cikgu perlukan. Sebabnya dalam lakaran akhir bermaklumat ada 4 benda yang awak kena masukkan. Salah satunya ialah bahan yang diperlukan, ukuran, kemudian elemen dan prinsip. Okey. Kemudian itu langkah kedua, sediakan bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian langkah yang ketiga, bina model berdasarkan ukuran dalam lakaran. Dalam lakaran awak ni awak telah letakkan ukuran yang mana yang cikgu garis macam ni, kemudian ada ukuran dia. Ada sentimeter dia, berapa ukuran. Jadi awak bila nak hasilkan produk tu mesti pastikan produk yang awak hasilkan tu sama ukuran dia berdasarkan lakaran. Jangan awak buat produk dulu baru awak lakar kemudian no, that's a big no, salah.
Awak kena buat lakaran dulu dan terjemahkan apa yang awak lakarkan tu kepada produk. Okay? Langkah ketiga, bina model berdasarkan ukuran dalam lakaran. Kemudian, awak akan buat langkah keempat, bandingkan model dengan lakaran dan pastikan hasilnya sama seperti lakaran. Bandingkan produk akhir yang awak dah siap tu dengan lakaran ni. Pastikan sama. Sama seperti dalam lakaran. Kemudian lakukan kemasan dan penambahbaikan sekiranya perlu. Baik, sekarang cikgu nak awak pause video cikgu ni, hentikan video cikgu. Awak ambil awak punya buku rekod dokumentasi projek ni, buka halaman yang baru iaitu halaman selepas awak buat penilaian lakaran. Awak salin benda ni. Salin ke 5 langkah ni. Okay? Selesai salin, barulah awak boleh teruskan untuk tengok bahagian video cikgu yang selanjutnya. Salin ni dulu. Okay. Baik, terima kasih dah selesai salin. Kita masuk kepada cikgu terangkan macam mana cikgu buat model. Cikgu terjemahkan cikgu punya inovasi bekas makanan ni kepada produk yang sebenar. Jadi, ini hasil cikgu. Ini adalah bekas yang cikgu telah inovasikan. Ini adalah bekas yang telah cikgu inovasikan. Dan kalau awak tengok balik lakaran. Okay, ini adalah lakaran cikgu. Lakaran cikgu dan ini adalah produk sebenarnya. Mesti awak akan kata, cikgu suruh bandingkan tadi produk sebenar dengan lakaran. Cikgu punya Tupperware, cikgu punya bekas makanan tu colourless. Kenapa cikgu punya lakaran ni warna biru? Ya, cikgu memang dalam lakaran tu, cikgu memang letak warna biru untuk... Sebab cikgu tak tahu kalau dalam lakaran nak letak colourless tu warna macam mana. Jadi cikgu letak warna biru. Tapi sebenarnya cikgu memang waktu melakar tu, cikgu memang dah tahu kata benda ni adalah colourless. Kemudian cikgu tanya, cikgu kenapa? Benda ni warna kuning. Dalam lakaran cikgu warna hijau. Ya, cikgu akui dalam lakaran cikgu warna hijau. Namun begitu, sudahnya cikgu tak dapat nak cari bahan untuk membuat tangkai warna hijau. Jadi cikgu guna apa yang ada. Okay. Jadi ini, tapi dari segi sudut bentuk dan reka bentuk inovasi bekas makanan ni hampir sama dengan lakaran yang telah cikgu hasilkan, di mana ada tangkai, ada tempat untuk letak sudu dan garpu di sini dan ada pembahagi. Ada pembahagi dekat dalam ni. Okay, tangkai cikgu ni special boleh dicabut. Nanti sambung balik. Gitu. Bila awak nak makan senang. Jadi ni ada pembahagi. Di mana dekat dalam lakaran ni ada 3 ruang lah. 1 yang besar, 2 yang kecil yang sama besar. So inilah produk ni yang besar tu. Kemudian ni yang 2 yang kecil tu. Cikgu guna apa benda ni? Cikgu guna plastik untuk buat folio tu. Bukan. Sebenarnya ni cikgu jumpa ada satu kertas yang cikgu dah laminate tapi cikgu tak gunakan. Jadi cikgu basuh, cuci bersih-bersih. Lepas tu cikgu potong dan lekatkan dekat bekas ni. Ni cikgu buat. Tapi yang awak buat mungkin awak boleh guna bahan yang lebih baik lagi. Dan cikgu lekatkan guna duct tape. Ada yang dah buat guna hot glue gun dan sebagainya. Waktu awak pilih bahan untuk pelekat tu, sila pilih bahan yang bila awak nak buat makanan tu tidak membahayakan kesihatan diri. Gitu. Okay, jadi awak kena pandai untuk memilih bahan apa yang digunakan sebagai bahan sebagai penyambung kepada apa yang awak tambah dan inovasikan kepada bekas. Baik, jadi ini adalah produk akhirnya. Cikgu minta maaf, cikgu waktu buat ni cikgu tak sempat nak tangkap gambar satu demi satu langkah-langkah yang cikgu ambil. Tapi cikgu nak tunjuklah, inilah end produknya. Okay, sekarang ni itu baru pembinaan model bekas makanan. Sekarang kita akan masuk kepada langkah-langkah. Okay, ini pembandingan antara lakaran cikgu dengan produk akhir yang cikgu dah buat. Ini kuat ni. Tak terkeluar tangkai dia. Okay, sekarang cikgu nak dekat muka surat yang seterusnya. Muka surat seterusnya, tadi muka surat yang kosong awak dah salin tentang langkah-langkah untuk menghasilkan model bekas makanan, inovasi bekas makanan tu. Muka surat yang berikutnya
Yang baru sila salin langkah-langkah menghasilkan reka bentuk makanan dalam bekas. Ada 5 langkah, salin ni sekarang. Pause video cikgu dan salin. Dan bila awak nak menghasilkan benda ni, awak tolong ikut langkah yang cikgu telah tunjukkan ni. Bila awak ikut langkah ni, insyaAllah mudah untuk awak menghasilkan produk. Jadi sila ikut langkah yang telah cikgu terang. Cikgu bantu awak ni. Cikgu bagi langkah-langkah untuk awak supaya awak ada panduan untuk buat macam mana dah. Awak tak adalah rasa macam cikgu macam nak mula, cikgu macam nak mula. Inilah cara-cara untuk mulanya. Sila salin sekarang. 5 langkah. Lihat lakaran. Sediakan bahan-bahan yang diperlukan, susun makanan berdasarkan lakaran, bandingkan hasil dengan lakaran, pastikan sama dengan lakaran dan lakukan penambahbaikan dan kemasan akhir. Okey, dah selesai salin. Sekarang tengok cara-cara cikgu buat, cara-cara cikgu menghasilkan reka bentuk makanan dalam bekas. Cikgu ikut langkah demi langkah. Baik, langkah pertama lihat lakaran. Maka ni adalah lakaran cikgu punya susunan makanan di dalam bekas tu. Cikgu nak buat roti ladybird. And then ada telur bentuk kucing. And then sausage bentuk sotong. Maka cikgu dekat dapur tu, cikgu letak lakaran ni depan mata cikgu. Kemudian cikgu ambil bahan-bahan yang telah cikgu senaraikan di lakaran akhir bermaklumat ni. Dekat lakaran akhir bermaklumat ni, cikgu dah senarai dah ni bahan-bahan apa yang cikgu perlukan. Cikgu senaraikan kata cikgu perlukan roti, iaitu sandwich telur mayo, telur, keju, sosis dengan timun. Jadi cikgu pun sediakanlah bahan-bahan tu. Ada 4 barang. Telur kat mana? Telur dekat sini. Cikgu tengah rebus. Okey. Itu langkah yang pertama. Lihat lakaran. Langkah yang kedua, sediakan bahan. Okey. Dah selesai 2 langkah. Kemudian awak akan buat langkah yang ketiga, iaitu susun makanan berdasarkan lakaran. Maka cikgu susun berdasarkan lakaran. Cikgu mulakan satu demi satu. Sebab cikgu ada 3 produk, iaitu roti, telur dengan sosis. Maka cikgu buat roti dulu. Maka cikgu pun, sebelum tu ini adalah alatan yang cikgu gunakan. Kalau awak ingat 2.6.3 kita telah belajar berkaitan dengan alatan untuk menghasilkan reka bentuk makanan. Ini adalah kategori alatan memotong. Dan ini adalah pisau. Pisau apa? Pisau apa? Pisau paring. Betul. Tahniah. Syabas. Baik, kita teruskan cikgu susun. Jadinya, inilah caranya cikgu membentukkan badan ladybird tu. Ada 2 lah, satu atas, satu bawah. Cikgu buat berdasarkan lakaran. Okay, kemudian cikgu bentukkan, cikgu gunakan cheese-nya untuk buat sayap ladybird tu. Cikgu potong 2, kemudian cikgu letak susun dekat bahagian roti tu dan ikut dia punya badan tu. Dan kalau perasan, untuk gambar yang cikgu buat ni, cikgu akan sentiasa bandingkan hasil dengan lakaran. Awak buat satu langkah, banding dengan lakaran. Buat satu langkah, banding dengan lakaran. Supaya akhirnya produk awak tu sama seperti lakaran. Jadi lepas cikgu dah buat badan ni, cikgu buat sayap ni, cikgu banding dengan lakaran. Sama ke tak? Okey, dah sama. Bila dah sama, cikgu proceed untuk buat dia punya lubang-lubang pada sayap untuk menampakkan efek ladybird tu. Jadi cikgu terus bandingkan dengan lakaran, nampak sama. Kedudukan dia punya lubang-lubang ni pun sama. Okey, dah selesai settle bahagian roti. Cikgu teruskan dengan buat telur. Dan cikgu punya telur dalam lakaran ni bentuk kucing. Jadi ini adalah bentuk kucing cikgu. Cepat mengaku kata tu adalah kucing. Kucing kan? Kan? Ya, ini adalah kucing. Bukan tikus ni kucing. Mesti orang kata, cikgu kenapa kucing cikgu tu tak ada mulut? Sebab Hello Kitty pun tak ada mulut. Dah selesai untuk telur. Cikgu teruskan dengan buat sausage. Sausage ni cikgu potong 6. Kemudian bila goreng dia akan jadi bentuk telur. Bentuk sotong. Bentuk sotong begini. Maka cikgu susunlah dalam bekas. Dan bandingkan dengan lakaran. Nampak? Bila awak bandingkan dengan lakaran, sama lah cikgu. Cikgu harap awak pun bila banding dengan lakaran dapat macam ni juga. Maksudnya janganlah ikut lakaran cikgu ni. Ikut lakaran awak dan cikgu mengharapkan bila awak bawa ke sekolah nanti, itulah apa yang awak bawa tu sama seperti apa yang awak lakarkan. Begitu. Jadi selesai penjelasan cikgu berkaitan dengan langkah kelima, iaitu pembinaan model. Kita akan sambung dekat video bahagian ke-6 untuk cikgu terangkan berkaitan dengan langkah untuk buat penilaian dan pengujian kepada hasil ataupun produk awak tu. Kita buat nanti dan cikgu harap dekat sekolah nanti 2 kreatif, 2 efisien
sila bawa ke sekolah minggu depan produk awak ni. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.